Selamat lemai serta meri tabik bahasa ngaga kita semua. Aku Majdah Hamdan dekat bulan ngaga kita bak buletin ukas bagi Iban. Tu berita keterubah. Isi menua tuai sudah ditentukannya di isu ramak kebaru bak negeri tu tik patut dikemeratkan ngambil ke oleh Nikab Negeri Sarawak. Tapi tikas negeri tuai bak tahun 2028. Menteri Pemasang Induk Nabi Amir dengan Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Madal, Sarawak dipelabak ke napi isunya 2 tahun tumu lagi Hari Negeri Bukai di Malaysia. Bepun hari pemayu orang beranak di negeri tu majak kurang tang tikas umur majak panjai. Bepun harinya aku ia upis menteri ia benung ngadu ke pansik bersau dengan agensi serta upis menteri berkaul dengan pengerai Mensia Mayu. So kita melihat dari segi dasar yang ada yang diguna pakai oleh di Netherlands, kemudian dari segi dasar, dari segi programnya, dari segi persekitaran yang disediakan untuk warga emasnya, ya. So ada beberapa perkara yang insyaAllah daripada lawatan kerja tersebut kami akan bentangkan di dalam kabinet, dan termasuklah apa yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Premier kita, iaitu health benefits yang akan diberi kepada warga emas kita yang melalui kenyalang Golkar. Bila dipersetujui, insya-Allah ianya akan dilaksanakan mulai tahun 2024. Ia madah keperkarannya udah ke nerima penemuan bahasa Ari Sapit Duta dengan Tuai Seksyen Ekonomi UPIS Duta Netherlands Eva Oskam dengan Pegawai Kanan Ekonomi UPIS Duta Netherlands Pak Kuala Lumpur Agnes Siah di Kuching hari Sabtu tu tadi. Berkaul dengan penemuan bahasanya, aku ia pengawaknya ditampung hari penemuan bahasa ia ngagai beberapa buah menua nyengkom Netherlands sebelah tu. We're going to do a research, the preparation of Aging Sarawak, the profile warga emas kita, and issues faced by older persons in Sarawak. Apa isu yang dihadapi oleh warga emas kita di negeri Sarawak, di pedalaman, di bandar, ya, di luar bandar, kemudian kita pergi sampai ke peringkat daerah sekali. So a very wide scale research to cover the whole span of Sarawak, supaya kita dapat isu-isunya, profilnya, dan dari situlah kita lepas itu akan insya-Allah kita akan propose, iaitu penubuhan kabinet komiti yang on aging, khas untuk aging, dan ianya akan terdiri daripada berbagai agensi. Sebab kalau kita bercakap tentang aging, kita akan bercakap tentang kesihatan. So kesihatan itu bukan di bawah kementerian kami, jadi another ministry. Kemudian bila kita bercakap tentang rumah, tempat tinggal, jadi ini juga di bawah another ministry. Transport misalnya, ya, untuk warga emas kita, riadah misalnya. So a kabinet yang terdiri daripada berbagai kementerian akan ditubuhkan, dan kita bentangkan kepada kabinet, dan action plan for successful aging in Sarawak. Ya, apa yang sesuai bagi orang kita di Sarawak. Berita nak tu, industri dagang temuai Malaysia dia tu majak pulai mana. Bakal selama berpun hari nerima penatai 4.5 juta temuai pak suku terubah tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kating Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, perkaranya dekat nentu ke Malaysia bak jalai ke Engkeman, dikena napai dulu hati nerima penatai 16.1 juta ikut temuai. Kuya tikas penyampah temuai kedatai nemuai ngagai Sarawak megak majak nambah sepengudah pengelakai COVID-19. Bak dagang temuai menua tumpu yang ada Perintah Sarawak bisik ngagak pakej dagang temuai ianya siasi tu alai rai negeri tu berambil oleh ada programnya nemuai ngagai sesebengkah menua di Sarawak. Ia nerang keperkaranya mai gempuruk besar dagang temuai hingga Hospitality ICRTH 2023 di Bogor, Indonesia hari 1 sampai lama. Datuk Seri Abdul Karim mayanya madah ke ICRTH 2023 Engkeman Benar, dia tu dikena nipak nama kenyadi Maya Ari. Kuya isu rampak menua tiknya di Ketegal Pemangsang di Gagak Endak Berurun patut diputar ke engkau mana ngambil kepalan dagang temuai oleh dijaga ke dipedak rebak gila. Berita di Balai Ringin, orang bertanam bertopik di Tangkan Endak Jugau belajar mengenai teknologi baru. Bak tuju nambah ke hasil pengawat sidak.
Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Ketimbangan Seni Pemerintah Sarawak Datuk Snodan Lawan Madah sidak patut mengubah runding lalu ngenak teknologi baru lebih lagi bak pengawak berkebun sawit. Kuiah teknologi baru ukai seminar merit penguntung ke Muntang Agi tang belak nyau nyaga penglekon rampak menua. Ia berjakup mulianya maya pengerami berjadi ke program inisiatif nasional orang berkebun kelapa sawit engau climate pintar Niscops sampai lama tu tadi. Kaban Kursi Negeri Adun Balai Ringinnya megak madah ke Perintah Sarawak semampai berarti ke penusah tik nuntung rakyat bak menua pesisir lalu ransing ngigak cara nyau ngangkat tikas penghidup rakyat yang kau mengatur program bakal sarinya. Program lainnya diguluk 750 ikut penyerta ke berkebun sawit diterang ke engkau penemu inovatif nambah ke hasil kelapa sawit. Berita udah tu di muka, penumbuh gerempung lumba main dengan komuniti di muka, ngembuan 7 Mei rakyat belak ngambil bagi bak program besar ke diatur bak sitaknya. Adun Telian Rosten Valentine Mada, pengawak ke dikerja gerempungnya, bukan benar dikena nyau rakyat ngasai ke penghidup kemeruan lagi. Nya alai ia ngaunya minta gerempung berkau ngeregister diri, engau opis berregister kebukai lalu nganjung report program sidak. Jadi 3 badan ini yang akan memainkan peranan untuk mendaftarkan kelab dan persatuan yang ada di seluruh Malaysia ini supaya kita ini bergerak secara sah. Kita boleh suggest kepada pihak saya sendiri, kepada pihak SIMU yang mengendalikan berkaitan dengan geran di peringkat kami akan boleh turun audit lah. Jadi itu satu keperluan di mana kita perlu mendaftar persatuan dan kelab kita di bawah badan-badan pendaftar yang ada untuk sukan PJS, untuk badan pendaftar pertubuhan belia ROY dan untuk komuniti ROS. Dia ada beza saja. Dulu saya rasa semua di bawah ROS. Sebab Kementerian Belia melihat di sini ada keperluan untuk kita asingkan badan-badan ini untuk memudahkan mengendalikan apa juga perkara berkaitan dengan persatuan ini, maka wujudlah PJS dan ROY inilah. Ia berjakup munyinya mai program Lan Klik Mai KB ke diatur opis lomba angan main negeri Sarawak ampai lama tu tadi. Keberita bukai Royston megak di perbahasan nyuak ke prize ngagai tim kemenang bak pekit sepak takraw Liga Sukan Kompetisi Tak Muka hari Minggu tu tadi. Bak pekitnya Balingian Fighters 58B dipadu megai gelai champion udah tik mujur ngalah ke tim Men 11 bak renggat final. Ngonyak Fighters 58B mai pulai prize mata duit RM500 lalu Men 11 ngempuk prize RM300. Penduduk lumur 3 ngau 4 diempu tim Fanhas STL ngau PT Team. Ngena awaknya Royston ngalau bala nebia ngambil ke endak ngereja pengawak ti endak menukung. Sebab itu jadi saya untuk golongan belia kita supaya kita dapat memastikan golongan belia kita ini yang paling penting yang saya selalu sebut di mana juga saya berada dalam apa juga ucapan di dalam sidang itu yang lepas kita bebas daripada dadah dan judi online. Dua perkara itu yang ini saya selalu sebut. Saya kira saya tak jemu untuk mengingatkan golongan belia kita supaya jangan terlibat di dalam gejala itu. Mainnya megak Royston bersetuju dekat merik geran ngagai gerempung sepak terkau muka hingga penyampau RM5,000 dikena nyawa bersidak ngatur program pemasang mainnya di sitak muka. Agi nampung isi berita rakyat di negeri itu nyengkau raban nembiak nimbal mana ngah pemujur ngagak projek jalai besar Pen Borneo LPB. Kedia tu udah digagak 96.6% lalu disadang tembuk Disember tahun tu. Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisik ngerandau bala mayuah di Kuching tik tebal lagi madah ke projeknya dekat ngubah tikas ekonomi rakyat di menua tu. Siku ada sidak ke Benung belajar bak Universiti Malaysia Sabah UMS Nurul Izzah Ismail Madah penembuk jalannya ilak megak dekat mai pangkap mana naga sektor dagang temuai di negeri tu. Bagi kami, dengan adanya Pen Borneo tu dapat memudahkan rakyat Sarawak untuk pergi ke daerah-daerah. Nya lagi sikit nya dapat memudahkan rakyat Sarawak tu nya untuk pergi ke bahagian pendalaman-pendalaman yang ada dekat Sarawak tu. Lagi sikit juga bagi kami dengan adanya Pen Borneo tu dapat meningkatkan lagi sektor pelancongan yang ada di Sarawak tu. Kelimpah Hari Nurul Nembiak Universiti Malaysia Sarawak Unimas Emmanuel Maxwell Xavier Anderson madah ke penembuk projeknya ilak belak tahu nambah ke pemayu pengapuan agar rakyat. So actually Pen Borneo tu nya beri kebaikan lah untuk kita di Sarawak tu, di mana
kita terangkan dari sektor pembinaan tadi pun yang beri peluang pekerjaan kepada orang-orang tempatan and adalah pembangunan kemahiran untuk orang-orang tempatan tu. So ia antara kebaikan untuk Pen Borneo tu lah. Bak Hazirah Iazi Haji Mat Nembia dari Universiti Malaysia Sabah UMS penembuk projek jalannya belang muntang kaki pengerembai pemansang sektor industri yang bertanam bertopik lebih lagi di benua pesisir Sarawak. Projek Pen Borneo memberi kesan yang lebih baik terhadap sektor industri dan pertanian di Sarawak. Justru Toknya memberi pengurangan dalam beban kos dan pengangkutan di Sarawak serta peningkatan akses produk ke dalam pasaran. Secara langsung ia memberi keuntungan dan daya saing dalam industri dan pertanian tempatan. Nakak tu dulu Lutin Kasiban, lemah itu bulan dengan aku Majid Hamdan. Berita ke sila kita dipedak dengan semua laman media UKAS. Yang kau buat portal ukas.sarawak.je video dengan UKAS channel di YouTube. Bak pengunjung Lutin UKAS lemah itu, kita yang berdak VC Premier Sarawak 2030. Pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. UKAS, #saluran informasi rakyat. Selamat malam. VC Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.